Cuma di bawah tu ada ta'liq yang dibawa datang oleh Imam Al-Bajuri, qauluhu hadaka wa hiya inda ahli sunnah ad-dalalatu ala tariqin sya'nuha an tusila mutlaqan, iaitu ahli sunnah mengatakan hadaka, hidayah itu adalah petunjuk di atas jalan yang mana sya'nuha an tuwasil ataupun tusila mutlaqan, menyampaikan secara mutlak. Maksud mutlak ialah sawabun wasala bil fi'li aw lam yasil, sama ada hidayah itu secara sampainya itu sampai ataupun tak sampai, itu masalah lain. Yang penting hidayah tu ada. Wasala aw lam yasil, lakinnan muradahu nabi qarinati maqamid du'a khususus syiqil awal. Tetapi yang dikehendaki di sini ialah maqamid du'a, iaitu kata-kata wallahi tawalla hadaka itu pada maqam doa, iaitu khusus kepada wasala bil fi'il, ialah siapa yang berdoa tidak mahukan hidayah itu sampai secara bil fi'il, kerana orang yang berdoa dia nakkan hidayah itu sampai secara bil fi'il. Apa guna berdoa tapi kita kata tak apalah, aku tak dapat hidayah pun tak apa, yang penting hidayah ada. Wa khalafal mu'tazilah khilaf, khalafal mu'tazilah kata apa? Mereka mengkhususkan hidayah itu dengan apa? Dalalah al-musilah bil fi'l, khusus kepada ad-dalalah al-musilah bil fi'l. Maknanya mu'tazilah kata hidayah itu ialah dia mesti sampai baru dikatakan hidayah. Kalau tak sampai itu tak dikatakan hidayah. Hadza mashtahara naqluhu anil fariqan kama naqalahu as-Sa'd wa urida 'ala al-awwal qawluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta lakinna Allah yahdi man yasha, wa 'ala ats-tsani qawluhu ta'ala wa amma samudu fahadainahum. Ini panjang dia munaqashah tentang masalah hidayah ini. Memang biasa disebutkan oleh Wahsy di dalam kitab-kitab mereka itu. As-sifatus sadisah al-wajibah lahu ta'ala al-wahdaniyatu fi dzati wa sifati wal af'al. Kemudian kita masuk kepada sifat yang seterusnya, iaitu al-wahdaniyah. Jadi wahdaniyah ini adalah sifat yang terakhir daripada sifat salbiyah Allah Ta'ala yang wajib atas mukallaf mengetahui, memahami secara tafsil. Kemudian kata musannif as-sifatus salisah, terus as-sifatus salisah wajibatu lahu ta'ala al-wahdaniyatu fi dzati was-sifati wal af'ali bermakna adami ta'addud. Allah itu bersifat dengan wahdaniyah, ism pada zat, sifat dan af'al, perbuatan, dengan makna adami ta'addudi, dengan makna ketiadaan berbilang-bilang. Wa ma'na qaulillahi ta'ala wahidan fi dzatihi anna dzatahu ta'ala laysat murakkabatan min ajza'i tarkibi yusamma kahman muttasilan. Dan makna keadaan Allah Ta'ala itu satu pada zatnya, bahawa zat Allah Ta'ala itu tidak tersusun daripada beberapa juzuk, dan tarkib itu dinamakan akan dia kamman munfasilan, kamman muttasilan, kam muttasil. وبمعنى أنه ليس ذاتا في الوجود لا في الإمكان تشبه ذاته تعالى. Dan dengan makna bahawasanya Allah tidak ada zat fil wujud wala fil imkan tushbihu dhatahu ta'ala, itu menyerupai akan zatnya Allah Ta'ala. وهذه مشابهة المستحيلة تسمى كما منفصلا. Dan keserupaan yang mustahil ini dinamakan akan dia kaman munfasilan. Jadi dalam perbahasan wahdaniyah itu ada 3 perbahasan. Yang pertama fi dzat, yang kedua fi sifat, yang ketiga fil af'al. Fi dzat itu terbahagi kedua, ternafi kam muttasil, ternafi kam munfasil. Fi sifat ternafi kam muttasil, ternafi kam munfasil. Fil af'al ternafi kam munfasil sahaja. Wa fihi tafsil, wa fihi tafsil pada masalah kam muttasil fil af'al. Baik. Iqra. Al-Hashim. As-sifatu sadisah. Qawluhu as-sifatu sadisah. Sekejap, tak. Terus qawluhu bimakna adami ta'addud. Qawluhu bimakna adami ta'addud. Fima dzukira min dzati wa sifati wal af'al, pada barang yang disebutkan daripada zat, sifat dan af'al. wahtaraza ya tafsir an al-wahdaniyati la
بهذا المعنى كوحدة الجنس ووحدة النوع ووحدة الشخص. Jadi di sini musannif menjaga tafsirnya wahdaniyah itu dengan bimakna adami ta'addud, ya, la bihadzal ma'na, seperti apa, ka wahdatil jinsi wa wahdatil naw'i wa wahdatil syakhsi. Kerana ليس له تعالى جنس ولا نوع kerana Allah Ta'ala itu tidak mempunyai jenis wala naw', حتى يتحد مع غيره sehingga Allah Ta'ala itu bersatu pada yang lainnya pada naw' dan jenis. ولا Kerana apa? Wahdaniyah, nanti orang akan berkhayal bahawasanya wahdaniyah ini, wahdah Allah Ta'ala itu wahdatul jinsi, Allah Ta'ala itu wahdatul naw'. La, bukan maksud di situ. Sebab itu wahtarasa. Wala musyakhisat, dan tidak juga pada musyakhisat yang membezakan dia daripada yang lain, katulin wa qasrin, seperti panjang dan pendek. بقي لنا في هذا التفسير قصورا أيوة لأنه يشمل نفي الكم المتصل في الذات إلى أن يقال المراد من ذلك عدم التعدد مع الاتصال والانفصال فليتأمل. Baki daripada tafsir ini, iaitu bimakna adami ta'addud, kata-kata musannif bimakna adami ta'addud itu ada kusur. Mana? Kerana dia tidak la yashmal nafyal kamil muttasil, tidak yashmal, tidak masuk menafikan kam muttasil fi dzat, illa an yuqal al murad min dzalika adamu ta'addudi ma'al ittisal aw al infisal. Jadi diumumkan makna adami ta'addud itu kepada ittisal dan juga infisal, maka masuklah kam munfasil dan juga kam muttasil. Fata'ammal falyata'ammal al kumumul mustahilah alaihi ta'ala. Ikra. وحاصل ما أشار إليه أن الفروع المستحيلة عليه تعالى خمسة. Dan hasil barang yang mengisyarat oleh musannif kepadanya annal kumum al mustahilah, kam yang mustahil atas Allah Ta'ala itu ada 5. كم متصل في الذات. Ini yang pertama, kam muttasil fi dzat. Yang kedua, وكم منفصل فيها. kam munfasil fiha ay fi dzat. وهذان انتفيا بوحدانية. Dan dua ini ternafi dengan wahdaniyah adzat. وكم متصل في الصفات. Yang ketiga, kam muttasil fi sifat. وكم منفصل فيها. Yang keempat, kam munfasil fi as-sifat. وهذان انتفيا بوحدانية. Dan dua ini ternafi dengan wahdaniyah fi sifat. وكم منفصل في الأفعال. Yang kelima, kam munfasil fil af'al. Cukup 5. Wahuwa, منفي بوحدانية الأفعال. dan ini ternafi dengan wahdaniyatul af'al. Wasakata, وسكت عن الكم المتصل فيها. dan diam oleh musannif daripada menyebutkan kam muttasil padanya, pada af'al ini. Wasawwarahu ba'duhum, وصوره بعضهم dan menggambarkan akannya, iaitu kam muttasil fil af'al ini, الحاصل بين اثنين. ba'duhum, iaitu oleh sebahagian mutakallimin, bil fi'il al-hasil, dengan perbuatan yang hasil di antara dua, di antara dua. Kalau ada dua Tuhan, yakni fi'il yang terhasil daripada dua Tuhan, itu dia, itu adalah kam muttasil. Contoh, yang menciptakan langit itu siapa? Tuhan A dan Tuhan B menciptakan langit. Itu nama dia kam muttasil, iaitu apa dia? Berhubung, yang berbilang dari sudut apa? Perbuatan itu berbilang. Perbuatan itu berbilang daripada, kerana dia datang daripada dua Tuhan pada satu benda yang sama. Iaitu dia kata bil fi'lil hasili baina ithnaini bi an ta'awana alaihi. Dengan bahawa kedua itu, iaitu kedua al-ithnain tadi, dua Tuhan tadi, dia bersaling tolong-menolong di atasnya, di atas menghasilkan fi'il tadi tu. لأنه مركب من فعل كل منهما. Kerana dia itu tersusun daripada perbuatan setiap daripada Tuhan tadi. وبعض الآخر تعدد الأفعال الصادرة عنه تعالى. Tengok, ini sebahagian yang lain. Maknanya ini pada gambaran yang kedua. Yang tadi gambaran yang pertama, kam muttasil fil af'al. Ini gambaran yang kedua. Wa ba'dun akhar bita'addudil af'ali shadirah anhu ta'ala, dengan berbilangnya perbuatan-perbuatan yang keluar daripada Allah Ta'ala, yang tumbuh, yang terbit daripada Allah Ta'ala.
وهو منفي لوحدانية الأفعال إن قلنا بالأول دون الثاني كما هو صح. Iaitu wa huwa manfiyun bi wahdaniyatil af'al, iaitu ternafi dengan wahdaniyatil af'al in qulna bil awal. Kalau kita kata dengan makna yang pertama, maka itu ternafi. Tapi kalau kita kata makna kam mutasil, makna yang kedua, iaitu banyak perbuatan Allah Ta'ala itu, maka itu tak ternafi, itu sabit, ya. Sebatang pokok Allah Ta'ala yang menciptakan daun, perbuatan Allah yang menciptakan pokok, daunnya, buahnya, batangnya pada satu benda kan. Banyak tak perbuatan Allah yang terhasil? Banyak. Itu kam mutasil juga, tapi itu ghairu manfi, itu tak ternafi. Jadi yang ternafi ialah kam mutasil dengan makna satu benda diciptakan oleh dua Tuhan. Jadi kalau kita kira ke semua kam ada 7, ada 7. 6 yang ternafi, 1 tak ternafi, bahkan wajib itsbat. Kama huwa zahir. Jadi kata-kata musannif dalam matan, bimakna annahu laisa zatun fil wujudi wala fil imkani tushbihu zatahu ta'ala, dengan makna tidak ada zat fil wujud wala fil imkan yang menyerupai akan zat Allah Ta'ala. Qauluhu fil wujud wala fil imkan ay fi wujud, iaitu fi dzil wujud, pada yang mempunyai wujud, wa huwa al-mawjudat, iaitu al-mawjudat yang dah ada, wala bi dzil imkani wa huwa al-mumkinat, dan tidak juga pada zil imkan, iaitu perkara-perkara mungkin. Al-murad annahu laysa dzatun tushbihu dzatahu ta'ala la fima wujida bil fi'li wala fima yumkin wujuduhu. Tak kira sama ada zat itu zat yang dah ada bil fi'il ataupun zat yang mungkin akan ada. Ini belum ada lagi, tapi dia mungkin ada. Itu pun tak boleh berlaku. Tidak boleh ada satu zat yang mana dia itu yang mana dia itu bersamaan dengan Allah Ta'ala. Zat dia itu serupa seperti mana zat Allah Ta'ala. Tak kira zat itu dah ada maujud ataupun dia itu mungkinat, iaitu dia belum ada tapi dia mungkin untuk ada, dia boleh ada. Qauluhu nafat al-kalimat. Belum macam Iqra' minal matan. Fal wahdaniyatu fi dzat. Fal wahdaniyatu bi dzati nafat al-kammaini al-muttasila fi dzati wal munfasila fiha. Maka wahdaniyah pada zat itu menafikan akan dua kam yang muttasil, fi dzat wal munfasil fiha ay fi dzat. ومعنى وحدته تعالى في صفاته أنه ليس له تعالى صفتان متفقان في الاسم والمعنى كقدرتين واحدة. نفت الكمين اقرأ قوله نفت الكمين ولذا قال سعد التفتازاني. Maka kerana itu kata Sa'ad At-Taftazani, وحدانية الذات هي عدم الكثرة بحسب الأجزاء والجزئيات. Tengok ibaratnya Imam Sa'ad At-Taftazani rahimahullah ta'ala. Apa maksud wahdaniyatuz zat? Hiya adamul kathrati bihasabil ajza'i awil juz'iyat. Selesai, intaha. Jamil. Tengok apa tafsirannya. Fal kasratu bihasabil ajza'i hiya al-muradatu bil kam al-muttasil wal kathra bihasabil juz'iyat hiya al-muradu bil kam al-munfasil. Kata-kata adamul kasra bihasabil ajza' itu terkena kepada ternafi kamil muttasil. Kata-kata al-juz'iyat itu terkena kepada ternafi kam munfasil. Jadi ajza' itu jamak juz', juz'iyat itu jamak juz'i. Jadi kalau kita kata seperti handphone ini, dia terdiri daripada beberapa juzuk, maka dia membentuk handphone. Jauhar firid, maka dia membentuk sebuah handphone. Itu juzuk. Itu adamul kathrah bihasabil ajza'. Adapun adamul kasrah bihasabil juz'iyat itu seperti ini. Ini dengan ini. Sama tak? Sama tak?
Ini kam munfasil. Kenapa? Kerana dia bercerai, berbilang-bilang yang bercerai. Dia tak bersama. Adapun tadi juzuk, antara juzuk dengan juzuk muttasil lah. Muttasil antara jauhar farid yang satu dengan jauhar farid yang kedua, dia murakkab sehingga dia membentuk sebuah jirim, iaitu handphone. Sebab itu nama dia kam muttasil. Yang tadi nama dia kam munfasil. Berbilang yang bercerai, berbilang yang berhubung. Maka kam di sini bukan kam istifham, tetapi kam khabariyah. Wa ma'na wahdatihi ta'ala fi sifati. Aywa. ومعنى وحدته تعالى في الصفات أنه ليس له صفتان متفقان في الاسم والمعنى. Dan makna Allah Ta'ala itu satu pada beberapa sifat. Bahawasanya tidak ada bagi Allah Ta'ala itu dua sifat yang muttafiqatan, yang muttafiqat apa? Sama. Fil ismi wal makna, pada isim dan juga maknanya. كقدرتين وعلمين وإرادتين. Pada seperti dua kudrah, dua ilm, dua iradah. فليس له تعالى إلا قدرة واحدة وإرادة واحدة وعلم واحد. Maka tidak adalah bagi Allah Ta'ala itu melainkan kudrah yang satu, iradat yang satu, ilmu yang satu. خلافا لأبي سهل القاضي بأن له تعالى علوما بعدد المعلومات. Bersalahan bagi Abi Sahal yang berkata ia bi anna lahu ta'ala uluman bi adadil ma'lumat, ya, bahawasanya Allah Ta'ala itu ada banyak ilmu. Ini menyalahi ahli sunnah ni. Ahli sunnah mengatakan Allah, ilmu Allah satu. Adapun Abi Sahal ini al-Mu'tazili, dia kata apa? Allah ada banyak ilmu. Kerana apa? Bi'adadil maklumat. Oh, Allah mengetahui langit, Allah mengetahui bumi, Allah mengetahui qamar, Allah mengetahui syams, Allah mengetahui insan, Zaid, Umar, Ali. Itu dengan maklumat kan berbeza kan? Oh, kerana maklumat itu berbeza, maka setiap ilmu itu mengetahui satu maklumat. Maka jadi banyak. Ilmu Allah Ta'ala jadi banyak. Wahaza. Sekejap. Tengok qauluhu khilafan li Abi Sahl. قوله خلافا لأبي سهل إلى آخره اعلم أن وحدة الصفات لا خلاف فيها عند أهل السنة. Tengok bahawasanya satu sifat, iaitu satu pada sifat Allah Ta'ala itu tidak ada khilaf di antara ahli sunnah, إلا العلم والكلام. melainkan ilma dan kalam. أما الأول فخالف فيه أبو سهل. Maaf, saya salah tadi, bukan Abu Sahal al-Mu'tazili. Ini ahli sunnah, min ahli sunnah, min jumlati ahli sunnah. Fa khalafa fihi, وخالف فيه أبو سهل كما ذكره الشيخ. sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, iaitu musannif. وأما الثاني فخالف فيه عبد الله بن سعيد. Maknanya pada yang pertama, iaitu pada masalah sifatul ilm, itu dikhilafkan oleh Abu Sahal. Yang kedua, Abdullah bin Sa'id, كذا يقال من شرف الكبرى. iaitu pada sifat kalam, pada sifat kalam. So, sebagaimana yang diambil daripada Syarah Al-Kubra. لكن أثبت بعضهم الخلاف بالقدرة والإرادة أيضا. Tetapi sebahagian mereka itu menyabitkan khilaf juga berlaku pada kudrat dan iradat juga. وعزل مخالفة فيهما بأبي سهل فليحرر. Dan mereka disandarkan mukhalafah itu, iaitu pada masalah kudrat dan iradat ini juga kepada Abi Sahal. فليحرر قوله القائل بأنه له رد عليه الجمهور بأنه يلزم على ذلك دخول ما لا نهاية له في الوجود. Mengerad oleh jumhur di atasnya بأنه يلزم على ذلك, lazim di atas demikian itu, dukhulu ma la nihayata lahu fil wujud, masuknya barang yang tidak ada hujung baginya fil wujud. لأن المعلومات الله تعالى لا تتناهى. Kerana maklumat Allah Ta'ala itu tidak ada penghujung, ويكون له علوم لا تتناهى. maka akan jadi ulum itu juga la tatanaha, tidak ada kesudahannya. وقد قام الدليل على بطلانه. Dan telah berdirilah oleh dalil di atas batalnya. وبأنه يلزم عليه أيضا خلق الإجماع. وبأنه يلزم عليه أيضا خرق الإجماع, dan itu akan melazimkan menyalahi ijma'. إذ تعدد العلم بعدد معلومات
قد انعقد الإجماع على بطلانه. Kerana berbilang ilmu dengan berbilangnya maklumat itu telah inaqadul ijma' alal butlanihi, telah berlaku ijma' di atas batilnya. وناقش بعضهم في كل من هذين الوجهين. Dan memunaqashah oleh sebahagian mereka itu pada setiap daripada dua wajah ini. أما الأول فلأن الدليل إنما قام على بطلان ذلك بالنسبة للحادث لا بالنسبة للقديم. Adapun yang pertama فلأن الدليل إنما قام على بطلان ذلك بالنسبة للحادث لا بالنسبة للقديم. Ya. Kenapa? Kerana ilmu Allah Ta'ala itu qadim. Adapun pada masalah ilmu hadis, jadi ini dakwaan ya. Kalau maklumat itu banyak, maka akan melazimkan ilmu itu juga banyak. Baik. Kalau pada pihak Allah Ta'ala, ilmu itu banyak, maklumat itu banyak, dan ilmu itu la nihayata lahu, sebagaimana maklumat juga la nihayata lahu, itu ma'kul. Ma'kul dari sudut apa? Ma'kul dari sudut kidam itu satu, tetapi dia la nihayata lahu kerana dia kidam. Tetapi dari sudut hawadith, seperti kita baharu, ilmunya kita ini fi nihayah, lahu nihayah. Sekarang ni kita mengetahui maklumat itu banyak dah. Banyak. Kita tahu tentang ini, kita tahu tentang ini, kita tahu tentang ini. Adakah akan melazimkan ilmu juga banyak? Sebagaimana maklumat itu la nihayata lahu, maka ilmu juga la nihayata lahu. Sebab itu dikata binisbati lil hadith. Dia akan timbul iskal di mana? Pada hawadith, pada makhluk. Wa amma tsani فلأن الإجماع غير منعقد قبله. Maka yang kedua, mana yang kedua? Sekejap. Wa bi annahu yalzamu alaihi aidan kharqal ijma'. Itu yang kedua. Wa amma tsani fali'anna al-ijma'a ghairu mun'aqidin qablahu. Macam mana kamu kata boleh menyalahi ijma'? Sedangkan ijma' itu ghairu mun'aqid, sebelum tu belum berlaku. وكيف يقال إنه خرق الإجماع؟ أيوة. وكذا يستفاد من شرح الكبرى بزيادة من حاشيتها. أيوة. هذا أعني التعدد في الصفات. وهذا أعني التعدد في الصفات يسمى كما متصلا في الصفات بمعنى أنه. Aku kehendaki at-ta'addud, berbilang pada sifat-sifat, dinamakan akan dia kaman muttasilan fi sifat. Kam berbilang, muttasilan yang berhubung, fi sifati, pada sifat. Bimakna annahu laysa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi ta'ala. Dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala tidak ada bagi sesuatu yang mempunyai sifat menyerupai akan sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala, satu sifat pun. Wa hadha a'ni kauna li ahadin sifatun ila akhirih yusamma kamman munfasilan fi sifat. Dan ini aku kehendaki ialah keadaan sesuatu itu dia mempunyai sifat sebagaimana sifat Allah Ta'ala, itu nama dia kam munfasil. Yang tadi Allah berbilang kudrah, berbilang ilmu, berbilang sama, basar, itu kam muttasil pada sifat. Ini pada masalah apa? Ada satu zat yang lain yang menyerupai sifatnya itu sebagaimana sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Ini nama dia kam munfasil. Kenapa? Kenapa dinamakan munfasil? Kerana munfasil itu bercerai. Dia berlaku pada zat yang berlainan, berbeza, bercerai kan? Zat ini bukan zat ini. Adapun pada masalah muttasil, itu berlaku pada zat Allah Ta'ala juga. Kudrat pada zat Allah Ta'ala, kemudian ada kudrat yang kedua pada zat Allah Ta'ala, ada kudrat yang ketiga pada zat Allah Ta'ala, begitu seterusnya. Itu sebab nama dia kam muttasil, kam berbilang yang berhubung. Jadi fal wahdatu fi sifati, wahdatu fi sifati nafatil kam muttasila wal munfasila fiha. Maka wahdah fi sifat, satu pada sifat itu menafikan kam muttasil dan munfasil pada sifat. Istana qauluhu yusamma kamman munfasilan muttasilan fi sifat, kada qauluhu yusamma kamman muttasilan fi sifat kada ishtahara
لكن قال بعضهم الحق أن الكم المتصل لا يتأثر في الصفات حتى يحكم عليه بالاستحالة. Inilah yang masyhur, iaitu kamman muttasilan fi sifat. Tetapi qala ba'duhum, kata sebahagian mutakallimin, yang benarnya bahawa sekam muttasil itu tidak terjadi fi sifat, pada sifat, hatta yuhkam alaihi bil istihalah, sehingga dihukumkan di atasnya itu istihalah. لما علمت من أن المراد به المقدار القائم بالشيء الذي يقبل الاسم. Kerana sebagaimana yang engkau tahu bahawasanya murad dengan kam muttasil itu adalah al-miqdarul qa'imu bisyai'il ladzi yaqbalul qismah, iaitu miqdar yang berdiri dengan sesuatu yang yaqbalul qismah. Sekarang ini zat Allah Ta'ala yaqbal qismah ke? Tak yaqbal qismah. Kenapa nak ada isu tentang kam muttasil? Tak sepatutnya timbul. Sebab itu dia kata la yata'atta fi sifati hatta yuhkam alaihi bil istihalah. Famadaruhu على الأجزاء المتصلة. شوف famadaruhu ala zi ajza mustasilatin, ya, dia berlaku pada juzuk-juzuk yang ada muttasilah. Sedangkan zat Allah Ta'ala itu bukan terdiri daripada ajza yang muttasilah. وعلى هذا فيسمى ذلك العدد كما منفصلا. Maka di atas ini dinamakan akan adat itu ialah kamman munfasilan fata'amman. Qauluhu sifatun tushbihu sifatan. قوله صفة تشبه صفة إلى آخره أشار بذلك إلى أنه لا يضر مجرد الموافقة في التسمية. Mengisyaratkan dengan demikian itu kepada bahawasanya la yadurru mujarradul muwafaqati fi tasmiyah, tidak membawa darurat oleh semata-mata muwafaqah fi tasmiyah. Maknanya kalau kita kata Zaid itu bersifat dengan ilmu, Allah bersifat dengan ilmu, Zaid bersifat dengan qudrah, Allah bersifat dengan qudrah, itu lam yadur, itu tidak memberi darurat. كأن يكون لغير الله تعالى قدرة أو إرادة. Sebagaimana dikatakan pada selain daripada Allah Ta'ala itu ada kudrat dan iradat. وإنما الذي يضر أن يكون لأحد صفات تشبه صفته تعالى. Hanya saja yang memberi darurat itu ialah bahawa adalah ia bagi sesuatu perkara itu dia mempunyai sifat seumpama sifat Allah Ta'ala. بأن يكون له قدرة مؤثرة في الممكنات. Dengan bahawasanya bagi ahad itu, bagi sesuatu itu dia ada qudrah yang mu'athirah fil mumkinat. Dia boleh memberi bekas. Ataupun dia mempunyai iradah yang ghairu mu'aradah. Dia tidak boleh dinafikan iradatnya. Ataupun sesuatu itu dia mempunyai ilmu yang muhitun bil asya', mencakupi kepada sekalian perkara. Au nahwi dzalik. Fatanabbah lahu fa innahu daqiq. Qauluhu. Sekejap. Jadi Iqra. Qauluhu annahu laysa li ahadin minal makhluqati fi'lun. Lam naqra fil matan. Baik. Iqra minal matan awal summa naqra al hasyiyah. Hatta nuqtah. Ya, hatta nuqtah. ومعنى وحدته تعالى في الأفعال أنه ليس لأحد من المخلوقات فعل. Dan makna satunya Allah Ta'ala itu pada perbuatan-perbuatannya, annahu laisa li ahadin minal makhluqati fi'lun, bahawa tidak ada satu daripada makhluk itu mempunyai fi'l. لأنه تعالى الخالق لأنه تعالى خالق للمخلوقات من الأنبياء والملائكة وغيرهما. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu al-Khaliq, yang menciptakan bagi segala perbuatan-perbuatan makhlukat, minal anbiya'i wal malaikati wa ghairihima. وأما ما يقع من موت شخص أو إيذائه عند اعتراضه مثلا على ولي من الأولياء. Adapun yang berlaku daripada matinya seseorang atau menyakitinya inda i'tiradihi mathalan ala waliyin min al-awliya, iaitu dia itu sakit ketika mana dia i'tirad kepada seorang wali daripada wali Allah Ta'ala, seperti Syekh Muhyiddin Ibn Arabi.
فهو بخلق الله تعالى. Maka Allah Ta'ala itu menciptakan fahuwa bi khalqillah ta'ala, maka itu adalah dengan khalqillah. يخلقه عند غضب الولي على هذا المعترض. Allah yang menciptakan inda ghadabil wali ala hadzal mu'tarid. Allah yang menciptakan sakit itu, Allah yang mematikan seseorang itu indah, tengok kata-kata indah, ketika, maknanya bukan bi ghadabil wali, bukan dengan bi sababi ghadabil wali, tetapi inda. Kata-kata indah tu kena intabih, inda ghadabil wali ala hadzal mu'tarid, ketika mana marahnya wali itu ala hadzal mu'tarid, orang yang apa, mu'tarid, orang yang apa, melawan, melawan kepada wali tadi. Sikit. Aywa, iqra' min قوله إنه ليس لأحد من المخلوقات فعل أي لا اختياريا ولا اضطراريا خلافا للمعتزلة. أيوة. Iaitu laisa li ahadin minal makhluqati fi'lun, muka surat 195 tu, bahawa tidak ada seorang daripada makhluk ini yang mempunyai fi'il. Apa maknanya? La ikhtiyariyan wa la tirariyan, tidak sama ada fi'il itu fi'il yang bangsa ikhtiyari ataupun fi'il yang bangsa ittirari, tidak ada seorang pun yang mempunyai perbuatan padanya. Khilafan lil Mu'tazilah, haitsu qalu bikhalqil 'abdi li fi'lihi al-ikhtiyar. Bersalahan dengan golongan-golongan Mu'tazilah yang mengatakan mereka itu menciptakan hamba bagi perbuatannya, iaitu hamba sendiri yang menciptakan perbuatannya, bukan Allah. Ini bagi fi'il ikhtiyari. Adapun pada fi'il ittirari itu tidak ada khilaf baina ahli sunnah wal mu'tazilah. Wa innamal al-khilaf yaqa bainana wa bainal mu'tazilah, itu pada masalah fi'il ikhtiyari kama sayati. Wa balagha masyayikh ma wara' an-nahr fi tadlilihim hatta ja'alul majusa as'ada halan minhum. Dan bersangatanlah golongan para masyayikh ma wara' an-nahri, golongan apa? Ulama-ulama Mawara'in Nahri ini yang berada di Kyrgyzstan, Uzbekistan, itu nama dia. Ulama Mawara'in Nahri itu selalu digunakan istilah dalam kitab kita. Mawara'in Nahri itu tertuju kepada, disebut di sini Mawara'un Nahri ay nahru balagh, iaitu dia terletak di mana? Di Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, situ kawasan tu. Ulama-ulama yang tumbuh di situ seperti Imam Bukhari, Al-Jurjani, Al-Farabi, Ibn Sina, itu ulama Mawara'an Nahri fi tadlilihim, pada menyesatkan mereka itu Mu'tazilah, hatta ja'alu al-majusa, dahsyat mereka. Mereka menjadikan apa, Mu'tazilah ni, mereka menjadikan apa, Majusi itu lebih selamat daripada orang Mu'tazilah. Kenapa? Li'annahum innama atau syarikan wahidan wa hum qad athbatu syuraka la tusa. Orang Majusi mereka menyabitkan bagi Allah Ta'ala itu syarik wahidan, satu je sekutu Allah. Kenapa? Kerana orang Majusi mereka mengiktikadkan Tuhan itu ada dua, Tuhan Nur, satu lagi Tuhan Zulmah, Tuhan cahaya dengan Tuhan kegelapan. Dia asalnya satu. Iktikad orang Majusi ni, Tuhan tu satu, kemudian Tuhan tu berpecah dua, kerana Tuhan yang satu lagi ni dia tak setuju dengan Tuhan satu. Dia berpecah menjadi dua, Tuhan Nur dengan Tuhan Zulmah, kegelapan dan juga cahaya. Jadi dia mensyirikkan Allah itu dengan satu, satu saja syirik bagi Allah. Adapun golongan-golongan siapa? Mu'tazilah, mereka ini menyabitkan syuraka la tusah, banyak syirik Allah. Ni syirik apa? Maknanya sekutu bagi Allah tu banyak. Banyak. Kenapa? Kerana setiap orang boleh menciptakan fi'ilnya tersendiri, tidak terkira. Lakin at-tahqiqa annahum la yukaffiruna bidzalika. Yakfuruna bidzalika. Tetapi yang tahqiq mereka itu tidak kafir, iaitu Mu'tazilah
mereka itu tidak kafir dengan mereka menyabitkan hamba menciptakan fi'il ikhtiyari. Tak kafir. Ya. Kama qalahu Sa'duddin At-Taftazani, لأنهم لم يجعلوا خالقية العبد كخالقية الله, kerana mereka tidak menjadikan penciptaan manusia kepada perbuatan ikhtiyari itu sebagaimana Allah menciptakan perbuatan ikhtiyari. Kenapa? Kerana mereka mengatakan, Mu'tazilah, mereka mengatakan bahawa manusia menciptakan perbuatan ikhtiyari itu biwasilah. Apa dia? Dengan ada kuwah muda'ah yang Allah letakkan di dalam tubuh seseorang, dengan itu dia menciptakan perbuatan ikhtiyari. Adapun Allah menciptakan perbuatan ikhtiyari, menciptakan apa sahaja perbuatan, itu bighairi wasitah. Semata-mata Allah menjadikan kun fayakun. Liftiqarihi ila al-asbab wal wasa'id. Liftiqarihi ila al-asbab wal wasa'id bi khilafi ta'ala. Qauluhu amma ma yaqa'u, وأما ما يقع الآخره هذا رد لما قد يرد على قوله ليس لأحد من المخلوقات الآخره. Tengok kata-kata musannif, kan musannif kata apa? Wa amma ma yaqa'u min mauti syakhsin, dalam matan kan. Kata-kata ini untuk rad kepada orang yang menyangka. Tengok, wa hasilul irad, وحاصل الإيراد كيف تقول ليس لأحد من آخره مع أنا نشاهد أن الشخص إذا اعترض على ولي يموت أو يحصل له أذى كمرض. Tengok ya, kerana kita melihat secara musyahadah bahawasanya seseorang itu ketika mana dia melawani wali min awliya illah, maka dia mati. Ini zaman ini tak berlaku, kita tak nampak. Tapi kalau kita baca hikayat-hikayat para wali Allah Ta'ala seperti zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semua tu, kita akan nampak ya, zaman tu zahir, karamat wali Allah Ta'ala tu zahir. Ya, adapun karamat wali Allah Ta'ala pada zaman kita ni tak zahir. Ya. Kenapa? Kerana dah diangkat. Ya. Karamat-karamat itu dah diangkat. Kita tak nampak lagi wali Allah yang terbang. Ya. Kita tak nampak lagi wali Allah yang boleh menghidupkan ayam yang mati. Kita tak nampak lagi wali Allah Ta'ala yang boleh menghidupkan orang mati. Kita tak nampak. Kenapa? Barangkali kerana wallahu a'lam, ya, kerana pemakanan tak jaga, harta riba, ya, muamalah kita penuh dengan riba, ya. Susah hari ni, ya, zaman kita ni susah nak jaga perkara-perkara yang membawa kepada warak, ya. Berbeza dengan orang-orang zaman dahulu, ya, mereka itu tidak mengejar kemasyhuran, tidak mengejar nama, tidak mengejar jawatan, tidak mengejar sijil. Kita hari ini belajar nak sijil, mengarang kitab nak nama, nak komisen, bekerja nak berkhidmat untuk agama, tapi nak gaji. Tengok ya? Jadi keikhlasan itu kurang, tak boleh, tak sebanding dengan orang-orang zaman dahulu. Jadi orang-orang mereka akan bagaimana musannif boleh kata, ya, tidak ada seorang daripada makhlukat ini yang memberi kesan, mempunyai fi'il, ya. Sedangkan kita lihat bahawa orang ketika mana dia iktirad kepada wali Allah, maka dia akan mati. Kalau wali Allah Ta'ala tu sumpah, habis. Begitu juga ya, orang yang jatuh sakit ya, dengan sebab iktirad kepada wali ya. Jadi hati-hati ya, mulut kita ni jaga-jaga ya, apatah lagi sehingga mengkafirkan ya. Hati-hati ya, mulut kita ni jangan mudah-mudah mentakfirkan orang ya, membid'ahkan orang ya. Lebih baik kita senyap ya, kalau kita bukan ahli, lebih baik kita senyap saja ya. Jaga, kalau kita nak bahas pun bahaslah, silakan ya, tetapi jaga mulut kita daripada takfir ya, tabdir ya, jangan bahaya ya. Banyak ya, saya waktu ngaji dulu Tok Guru cerita tentang orang yang dikuburkan di dalam setelah dikuburkan, bila digali semula terbalik jenazah dia ya. Ketika mana ditanam menghadap kiblat, tetapi ketika mana dibongkar semula terbalik daripada kiblat. Kerana apa? Kerana warisnya mendapat mimpi
Itu kerana apa? Kesan daripada i'tirad kepada wali, dia mencaci wali, mencela wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang soleh. Jaga mulut kita ni. Aywa. ومحصل الرد أن هذا ليس للولي فيه تأثير وإنما هو بخلق الله تعالى عند غضب الولي. Dan hasil rad ini, orang yang mengatakan seolah-olah nampak wali tadi yang mematikan ataupun yang memberikan penyakit kepada seseorang yang i'tirad kepadanya, itu bukan wali yang memberi taksir, tetapi Allah yang menciptakan taksir itu. Syurutul wilayah. Baca sini. Qawluhu ala waliyyin minal awliya. Qala al-Yusi laqad naqlan an ba'd al-a'immah la yakunu ash-shakhs waliyan illa bi syurutin arba'ah. Seseorang itu menjadi wali dengan 4 syarat. Apa dia? Al-awwal an yakuna 'arifan bi usuluddin hatta yufarriqu bainal khaliq wal hatta yufarriqa bainal khaliq wal makhluqi wa bainan nabiy wal mutanabbi. Ai mudda'i nubuwah. Yang pertama, syarat dia orang itu mesti arif dengan usuluddin, sehingga dia boleh membezakan di antara khalqi dan makhluk, dan juga nabi dengan mutanabbi. Ini usuluddin kan. Kalau satu hari Dajjal datang, kalau dia kata itu adalah khaliq, habis. Itu dia tak arif bi usuluddin. Begitu juga dengan orang yang menyembah kepada asnam, menyembah api. والثاني أن يكون عالما بأحكام الشريعة نقلا وفهما بحيث لو أذن الله تعالى علم أهل الأرض لوجد عنده. Dengan bahawasanya Allah dia itu mengetahui hukum hakam syariat naqlan wa fahman bihaitsu law adhaballah, dengan sekiranya kalau Allah menghilangkan ilmu ahli al-ard ini la wujida indahu, saya didapatkan ilmu tentang hukum hakam itu di sisi dia. Maknanya kalau ada orang yang berzikir tapi tak menjaga hukum hakam syariat, itu dilasah lah. Itu bukan wali Allah Ta'ala, itu lepat. Orang-orang yang pelik-pelik, tak perlu semayang, itu jaga-jaga. Jangan kita terpedaya dengan besarnya tasbih, besarnya serban, dengan jubah labuh, tak. Jangan terpedaya dengan itu. الثالث أن يتصف بالمحمود من الأوصاف كالورع والإخلاص في كل عمل. Yang ketiga, bahawa bersifat ia dengan mahmud, iaitu sifat-sifat yang terpuji seperti wara, ikhlas fi kulli amalin. والرابع أن يلازم الخوف أبدا لئلا يجد طمأنينة طرفة عين إذ لا يدري أهو من طريق السعادة أو من طريق الشقاوة. Syarat yang keempat, seseorang itu dia mempunyai sifat khauf dalam diri dia. Maknanya dia sentiasa merasa takut dalam diri dia itu, ya Allah, aku ni adakah minas syaqawah, ataupun aku ini minas sa'adah. Itu dia. Kita ni kena ada rasa macam tu dalam diri kita ni. Ya Allah, adakah aku ni orang yang dibilang di sisi engkau, ataupun aku ni orang yang hina di sisi engkau. Kita kena ada sentiasa rasa macam tu. Jangan kita rasa, oh, aku dah ngaji banyak, dah 10 tahun ngaji, oh aku dah khatam kitab ini, aku dah khatam kitab ini, aku dah hafal matan ini, aku dah hafal Quran, aku dah hafal ini, aku selamat dah, aku ni saadah dah, bahagia dah. Siapa kata? Tak ada, kita tak boleh. Tidak, itu bukan sebab untuk kita menuntut kebahagiaan daripada Allah dengan sebab kita dah belajar banyak, dengan sebab banyaknya ibadah kita, dengan sebanyak-banyaknya zikir kita, Quran kita. Kita tak ada hak untuk menuntut hak kita itu di depan Allah Ta'ala, kerana itu semua min fadli Rabbi. Tak, mamnu. Iqra' min al-mad. ولا تفسر الوحدة في الأفعال بقولك ليس لغير الله فعل كفعله. Jangan ditafsirkan satu pada af'al itu dengan kata engkau laisa li ghairillah fi'lun kafa'lihi. Tidak ada bagi selain Allah Ta'ala itu perbuatan sebagaimana perbuatannya. Jangan cakap macam tu.
لأنه يقتضي أنه لغير الله تعالى فعل. Kerana perkataan seperti itu akan membawa selain daripada Allah Ta'ala mempunyai fi'il. لكنه ليس كفعل الله. Tetapi dia mempunyai fi'il, tetapi fi'il itu bukan seperti fi'il Allah. وهو باطل. Dan itu batil. بل هو الله تعالى الخالق للأفعال كلها. Bahkan Allah yang menciptakan segala af'al kulliha. فالذي وقع منك من حركة يدك عند ضرب زيد مثلا بخلق الله تعالى. Maka yang berlaku daripada engkau itu daripada geraknya tangan engkau ketika mana memukul Zaid seumpamanya bi khalqillah ta'ala. Itu dengan apa? Dengan ciptaannya Allah Ta'ala. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bermula Allah Ta'ala mencipta ia akan kalian wa ma ta'malun. وكون غير الله وكون غير الله تعالى له فعل يسمى كما منفصلا في الأفعال. Dan keadaan selain daripada Allah Ta'ala itu baginya fi'il, itu dinamakan kamman munfasilan fil af'al. Ya, maknanya kalau ada satu zat selain daripada Allah Ta'ala yang mempunyai perbuatan sebagaimana perbuatan Allah Ta'ala, maka itu nama dia Allah mempunyai kam munfasil fil af'al. Maka ini wajib nafi. Wajib nafi. Sekejap. Okey, qauluhu qala Allah Ta'ala. Apa dia kata? Ya Allah. Terus cari hadza wa akhazatil mu'tazilah. Jumpa tak? Bawah tu. Qauluhu qala Allah Ta'ala, tarik bawah sampai hadza wa akhazatil mu'tazilatu min isnadil amal lil ibad fi qaulihi ta'ala. 199. هذا وأخذت المعتزلة من إسناد العمل للعباد في قوله تعالى تعملون ونحوه. Tengok di sini kata-kata Allah, kata-kata musannif di sini yang mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, maka Mu'tazilah mereka menggunakan dalil ini untuk mengisnadkan amal itu bagi ibad. Mereka menyandarkan amal itu bagi ibad. Kenapa? Kerana Allah sebut ta'malun, kalian yang buat. Kenapa Allah sebut macam tu? Maknanya perbuatan itu kalian yang apa? Kalian yang jadikan, bukan Allah. Tadi. Ayuh. أن العبد يخلق أفعاله الاختيارية. Tengok bahawasanya hamba itu menciptakan fi'ilnya yang ikhtiari. Waraddahu Sa'du. Waraddahu Sa'du anna dhalika jahlun minhum bi mahalli nizaa' bainana wa bainahum. Dan mengerat, membangkanglah oleh Sa'ad dengan bahawasanya demikian itu adalah jahil daripada mereka itu Mu'tazilah, dengan bi mahalli nizaa' bainana wa bainahum, dengan mahal nizaa' di antara kita ahli sunnah dan juga mereka. Alladhi huwa al-ma'na al-hasil bil masdari la al-ma'na al-masdari, iaitu makna yang hasil bil masdar, la al-ma'na al-masdari. Itu yang apa? Jadi mahal nizak di antara kita ahli sunnah dan juga Mu'tazilah itu pada al-makna al-hasil bil masdari, lan makna al-masdari, maknanya bukan diri perbuatan tetapi perkara yang hasil daripada perbuatan, itulah mahal nizak di antara kita dengan ahli sunnah. Adapun diri perbuatan tak. Aywa alladhi usnada lil ibadi fi ma dzikra, yang disandarkan kepada ibad fi ma dzukir, li'annahu la yahtaju ila li fi'li fa'il, kerana al-makna al-masdari iaitu perbuatan itu dia tidak berhajat kepada fa'il. Idh huwa amrun i'tibariyun la yata'allaqu bihi khalqun, kerana al-makna al-masdari iaitu fi'il itu amrun i'tibari. Adapun khalqun, kata-kata khalq itu dia hanya bertakluk kepada perkara maujud. Sekarang ini perbuatan itu maujud? La, dia ghairu maujud. Ya, berjalan, menggerakkan tangan. Ini maujud tak? La, tak maujud. Yang maujud itu zat tangan saya. Adapun diri perbuatan gerak itu tak maujud. Begitu juga orang berjalan, orang berdiri, duduk. Maka perbuatan itu ghairu maujud. Maka la yata'allaqu bihi al-khalq. Wa innama huwa amrun i'tibari.
perbuatan itu adalah perkara amrun i'tibari. Baik. Wa muhassaluhu عدم تسليم أن المسند للعباد فيما ذكر هو المعنى الحاصل بالمصدر الذي هو محل النزاع وإنما هو المعنى المصدري. Ketiadaan taslim, annal musnada lil ibad fima dhukira huwa al ma'na al hasil bil masdar alladhi huwa mahallun niza' wa innama huwa al ma'na al masdari والذي يفهم من كلام السنوسي في شرح الكبرى تسليم ذلك، لكن إسناده للعباد إنما هو على سبيل الكسب والتعلق مع كونه مسند لله تعالى على سبيل الخلق والاختراع. Fadahu Syekh Yahya. Jadi hasilnya bahawasanya yang disandarkan kepada ibad itu pada masalah al-makna al-hasil bil masdari itulah mahal nizak di antara kita dan juga ahli sunnah. Adapun kita sepakat bahawanya makna masdari itu tidak ada masalah. Kenapa? Kerana dia tidak bertakluk dengan al-khalq. Al-khalq itu hanya bertakluk kepada perkara-perkara yang maujud, iaitu al-makna al-hasil bil masdari. Maka sebab itu kita kata, tetapi kita menyandarkan amal itu kepada makna masdari itu ala sabilil kasbi, atas jalan usaha sahaja, wa ta'alluqi ma'a kaunihi musnadan lillahi ta'ala, berserta bergantungnya berserta keadaannya itu disandarkan bagi Allah Ta'ala ala sabilil khalqi wal ikhtira'. Afadahu Syekh ayat. Falwahdaniyatu الواجبة له تعالى نفت الكلمة الخمسة المستحيلة. Maka wahdaniyah yang wajib bagi Allah Ta'ala itu menafikan ia akan kam al-khamsah al-mustahilah, yang mustahil. فالكم المتصل في ذاته تركبها من أجزاء. Maka kam muttasil pada zat itu tersusunnya zat Allah Ta'ala itu daripada beberapa ajza'. والكم المنفصل فيها أن يكون هذات تشبهها. Dan yang kedua al-kam al-munfasil fiha pada zat ayyakuna laha zatun tushbihuha, yakni ada satu zat yang lain yang menyerupai zat Allah Ta'ala. والكم المتصل في الصفات أن يكون له تعالى قدرتان مثلا. Yang ketiga ialah kam muttasil fi sifat, iaitu ada bagi Allah Ta'ala itu dua kudrah. والكم المنفصل فيها أن يكون لغيره تعالى صفة تشبه صفة من صفاته تعالى. Yang keempat wal kammal munfasil fiha, dan kam munfasil pada sifat ayyakuna li ghairihi ta'ala, ada bagi selain daripada Allah Ta'ala itu sifat yang menyerupai akan sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Oh, Zaid dia ada kudrah sebagaimana kudrahnya Allah Ta'ala, daripada sudut dia itu memberi bekas, sama sebagaimana kudrah yang ada di zat Allah memberi bekas. والكم المنفصل في الأفعال أن يكون لغيره تعالى فعل. Dan kam munfasil pada perbuatan itu ayyakuna li ghairihi ta'ala, ada zat yang lain daripada Allah Ta'ala itu mempunyai perbuatan sebagaimana perbuatan Allah Ta'ala. Wa hadhihi al-kumum الخمسة انتفت بالوحدانية الواجبة له سبحانه وتعالى ومعنى wa hadhihi al-kumum, dan kam yang lima ini ternafilah ia dengan wahdaniyatil wajibah lahu subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita sebut Allah itu bersifat wahdaniyah, secara automatik ternafi kam yang lima ini. Ternafi kam yang lima ini. Wa makna kam, dan makna kam itu adalah bilangan. Lagi akan datang kita sambung wa dalilu ala wujubil wahdaniyati lahu ta'ala wujudul alam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah.